kita tengok ya soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba? Soalan ni nak muatan haba, bukan muatan haba tentu. Okay, kita tengok antara A, B, C dan D. Yang mana yang paling tepat? Yang mana? Jawapannya ialah A. Cuba tengok antara A dengan B. Apa beza A dengan B? A tu tak di-mention pun. B tu ada jisim. So sebenarnya B tu maksud untuk apa? B tu maksud untuk muatan haba tentu. C pula untuk apa? C tu sebenarnya maksud untuk haba pendam tentu. Dan D pula ialah maksud untuk haba pendam. Okay, alright. Okay, soalan seterusnya, soalan yang kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu? A, B, C atau D? Kalau kamu perasan ya, soalan nombor 1 dengan nombor 2 ni, pilihan jawapan dia sama je. Cikgu cuma ubah soalan saja. Kalau soalan pertama muatan haba, soalan kedua muatan haba tentu. Okay, jadi di sini jawapan yang paling tepat adalah B. Ingat lagi tak A tadi untuk apa? A itu untuk muatan haba. C untuk apa? C ialah maksud untuk haba pendam tentu. Dan D pula ialah untuk haba pendam. Okay, alright. Soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Okay, ini ialah soalan yang cikgu ambil daripada SPM tahun 2012. Okay, soalannya. Fenomena manakah yang menunjukkan aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian? Yang mana? A, B, C atau D? Ini cikgu tadi pun dah sebutkan, cikgu Rupaya dah sebut dah tadi. Jawapannya ialah B. Kenapa B? Kenapa menunjukkan enjin kereta menggunakan aplikasi muatan haba tentu? Okay, kerana dalam enjin kereta, kita menggunakan air sebagai ejen penyejuk. Kenapa air? Okay, kerana air ini sifat dia mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Jadi sebab itulah air ini sesuai digunakan untuk menyejukkan enjin kereta. Okey, soalan seterusnya, soalan yang keempat. Okey, soalan ini melibatkan calculation pengiraan ya. Okey, soalannya. 17,600 joule haba digunakan untuk meningkatkan suhu sebuah blok logam 800 gram daripada 30 darjah Celsius kepada 55 darjah Celsius. Berapakah muatan haba tentu blok logam itu? Okey, jadi di sini suka untuk cikgu beritahu, ingat 3 langkah mudah ini sebelum kamu mulakan pengiraan. Okay, apa dia 3 langkah mudah? Pertama, kamu senaraikan dulu apa juga maklumat yang dah diberikan dalam soalan tadi menggunakan simbol. Jadi di sini maklumat yang diberi, yang kita dapat daripada soalan, yang pertama kita tahu nilai Q dia. Okay, jadi kita tulis. Okay, Q bersama dengan 17,600 joule. Kemudian yang kedua, apa lagi maklumat yang kita tahu? Kita tahu jisim, mass. Mass dia berapa? Dalam soalan diberi 800 gram. Tetapi di sini 800 gram bukanlah unit SI. Jadi cikgu tukarkan siap-siap M itu kepada unit SI. Jadi ia bersamaan dengan 0.8 kilogram. Dan seterusnya, theta dia berapa? Perubahan suhu. Okey, tolakkan 55 tolak 30 darjah Celsius. Jadi theta bersamaan dengan 25 darjah Celsius. Okey, selepas kamu sedarkan semua, baru kamu masuk langkah kedua iaitu kamu kena pasti apakah rumus, apakah formula yang sesuai untuk digunakan untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi di sini rumus yang paling sesuai adalah Q bersama dengan MC theta. Tapi sekarang nak cari apa ni? Nak cari C kan? Nak cari muatan haba tentu. So kita tukarkan jadi C bersama dengan Q bahagi M theta. Dah dapat tahu rumus, barulah masuk langkah ketiga. Kamu buat gantian ke dalam rumus yang kamu dah tulis tadi. Okay. So sekarang kita masukkan dulu ke dalam rumus tadi. So C bersama dengan 17,600 joule bahagi 0.8 kilogram darab 25 darjah Celsius. Jadi jawapannya ialah 880 joule per kilogram per darjah Celsius. So jawapannya ialah B.
Okay. Alright, soalan seterusnya, soalan yang kelima. Okey, ini soalan perbandingan antara dua bahan ya. Okey, dua blok logam dengan jisim yang sama, P dan Q, dipanaskan serentak dengan pemanas-pemanas yang serupa. Selepas 15 minit, suhu blok logam Q adalah lebih tinggi daripada suhu blok logam P. Perbandingan manakah adalah betul? Okey, diberi dalam soalan, P dan Q ini jisimnya sama. Dipanaskan pun menggunakan pemanas yang sama. Tetapi selepas 15 minit, suhu logam Q lebih tinggi. Nampak tak keyword di situ? Suhu blok logam Q lebih tinggi. Jadi sekiranya suhu blok logam Q itu lebih tinggi, ini bermakna muatan haba tentu Q adalah rendah. Okey, diingatnya di situ balik. Kalau suhu tinggi, muatan haba tentu rendah. Kalau suhu rendah, muatan haba tentunya tinggi. So di sini, okey, suhu blok logam Q lebih tinggi, jadi ini bermakna muatan haba tentu adalah lebih rendah. Jadi yang mana yang paling tepat antara A, B, C atau D? Okey, jawapannya ialah A. Okay, muatan haba tentu P lebih tinggi daripada muatan haba tentu Q. Okey, boleh ya? Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ke-6. Okay, SPM tahun 2013. Okay, Raja menunjukkan 1 kilogram cecair dipanaskan menggunakan pemanas elektrik selama 10 minit. Suhu cecair meningkat lebih cepat dengan, okey, macam mana kita nak tingkatkan suhu dia dengan lebih cepat? Okey, kita tengok A. Menggunakan cecair yang lebih besar muatan haba tentu. Okey, ingat semula. Kalau kita nak menggunakan muatan haba tentu yang besar, ini bermakna peningkatan suhunya akan lebih rendah. So boleh tak kita guna A? Tak boleh lah. So A tu tak boleh diterima. Kita tengok B pula. Mengurangkan masa pemanasan. Tentulah kalau kita kurangkan masa pemanasan, suhu cecair tak dapat nak meningkat dengan lebih cepat. Jadi B pun tidak boleh diterima. Okey, baik, kita tengok yang C. Okey, jawapan C, mengurangkan jisim cecair. Boleh tak kalau kita kurangkan jisim dia, suhu lebih cepat meningkat? Katakan ya kamu ada dua bekas yang sama besar. Bekas pertama kamu isikan dengan 20 gram air. Bekas kedua kamu isikan dengan 50 gram air. Lebih banyak. Kamu panaskan serentak. Yang mana lebih cepat meningkat suhu? Yang jisimnya sedikit atau yang jisimnya yang banyak? Sudah tentulah bekas yang mempunyai jisim yang sedikit, lebih cepat suhunya meningkat. Jadi C itu boleh diterima. Okey. Kita tengok D pula. Menyingkirkan penebat. Kalau kita singkirkan penebat, apa akan berlaku? Haba akan terbebas ke persekitaran. Jadi suhu pun akan menurun, bukannya meningkat. Jadi di sini jawapan yang sesuai adalah C. Okay, mengurangkan jisim cecair. Okey, seterusnya soalan yang ketujuh. Soalan ini daripada SPM tahun 2014. Raja menunjukkan sebuah periuk. Mengapakah pemegang periuk diperbuat daripada bahan bermuatan haba tentu tinggi? Lagi sekali, bila melibatkan muatan haba tentu tinggi, kena ingat kaitannya dengan perubahan suhu. So di sini, pemegang periuk itu mempunyai muatan haba tentu tinggi. Ini bermakna peningkatan suhunya adalah rendah. Sebab itulah bila kita nak masak, kita senang nak pegang pada pemegang ya, sebab peningkatan suhunya tidaklah terlalu ketara. Jadi di sini jawapan yang paling tepat adalah B, untuk mengurangkan peningkatan suhu. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan yang ke-8. Kita beri dua model kuali. Tentukan model kuali yang dapat menyerap haba dengan berkesan. Yang mana yang paling berkesan? Nak guna yang A ke atau nak guna yang B? Kita tengok ciri yang diberikan yang pertama. Model A, permukaan berkilat. Model B, permukaan gelap. Yang mana yang paling sesuai untuk memasak? Yang berkilat atau yang gelap? Sudah tentulah kita pilih yang gelap sebab permukaan gelap boleh menyerap haba dengan lebih
Baik. Kita tengok pula ciri yang kedua. Model A muatan haba tentu tinggi. Model B muatan haba tentu rendah. So yang mana yang paling sesuai? Kita nak masak dengan cepat ni. So kita nak ambil yang mana? Kita kena ambil mempunyai muatan haba tentu yang rendah, sebab bila muatan haba tentu rendah maka ini dapat memanaskan makanan dengan cepat. Jadi di sini jawapan yang paling tepat adalah B, model B. Okey. Baik, soalan yang ke-9, ini juga soalan pengiraan. Okey, soalannya, muatan haba tentu kuprum ialah 400 joule per kilogram per darjah Celsius. Berapakah haba yang digunakan untuk menaikkan suhu 100 gram kuprum dari 20 darjah Celsius kepada 100 darjah Celsius? Lagi sekali, cikgu nak terangkan tentang 3 langkah mudah sebelum kamu mulakan pengiraan. Apa dia yang pertama? Senaraikan dulu apa sahaja information yang diberi, senaraikan dulu dengan menggunakan simbol. Jadi di sini dah diberi nilai untuk C, M dan juga theta. Nampak tak di situ? M itu cikgu dah tukarkan kepada kilogram. Okey, cikgu tak guna 100 gram tau, cikgu guna 0.1 kilogram. Okey. Kemudian langkah kedua, kenal pasti apakah rumus yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi di sini rumus yang kita gunakan adalah Q bersama dengan MC theta. Dan yang terakhir barulah kamu buat gantian ke dalam rumus tadi dan buat perhitungan. Okay? Right, so jawapannya adalah D. Okay? Alright. Soalan yang terakhir. Ini soalan SPM tahun lepas Alright. Raja menunjukkan sebiji belon yang berisi air dibawa ke arah lilin yang menyala. Belon itu tidak meletup walaupun ia menyentuh nyalaan lilin. Pernyataan manakah betul untuk menerangkan situasi ini? Okey, dalam gambar Raja ada belon. Dalam belon ada air. Okey, kamu dah belajar tadi kan? Air ini sifatnya apa? Air ini sifatnya mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Jadi, bila air ini mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, ini bermakna peningkatan suhunya adalah rendah sahaja. Okey, jadi sebab itu belon itu tidak meletup. Okey, jadi di sini yang mana yang paling tepat antara A, B, C atau D? Okey, jawapannya ialah C. Right? Okey, so itu sahaja soalan yang kamu dah bincang tadi. Baik, sebelum cikgu akhiri slot ini, cikgu nak share dengan kamu semua satu aktiviti STEM yang kamu boleh laksanakan di rumah di mana aktiviti STEM ini ada kaitannya dengan tajuk muatan haba tentu. Okay. Untuk makluman kamu semua, aktiviti STEM ini sebenarnya ada dalam buku teks fizik KSSM tingkatan 4. Jadi rugi sangat kalau kamu tak cuba buat sendiri. Okay. Baik, mari kita lihat dulu apakah permasalahan yang berlaku. Okay. Baik, gambar Raja ini menunjukkan rumah kluster dan di sebelahnya pula ialah pelan rumah kluster. Okay, mari kita sama-sama baca petikan yang cikgu paparkan ini Baik, rumah kluster merupakan rumah yang menyerupai rumah teres. 3 bahagian dinding rumah ini berkongsi dengan rumah di belakang dan bersebelahan. Rumah ini hanya mempunyai 1 pintu keluar dan masuk, manakala tingkap hanya di bahagian hadapan rumah. Reka bentuk rumah ini dapat meminimumkan penggunaan tanah. Namun begitu, semasa negara kita mengalami fenomena El Nino dengan kenaikan suhu yang melampau, penduduk di perumahan teres kluster menerima kesan panas yang melampau. Faham tak situasi ini? Okay. Walaupun rumah kluster ini boleh meminimumkan penggunaan tanah, tapi ada kesan buruknya. Okay. Baik, seterusnya. Berdasarkan maklumat, analisis situasi ini dan masalah yang berkaitan. Kemudian, bina model rumah kluster yang boleh mengatasi masalah lampau panas. Okey, jadi hari ini
khas untuk kamu yang mengikuti program Fusion Fizik ini, cikgu akan berikan beberapa tips bagaimana nak melaksanakan aktiviti STEM ini. Okey? Baiklah. Jelas ya dalam petikan menyatakan bahawa penduduk yang mendiami rumah kluster ini mengalami kesan panas melampau kan. Sebab apa? Sebab berlakunya fenomena El Nino. Jadi di sini macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Okey, beberapa pengubahsuaian perlulah kita lakukan kepada rumah kluster ini supaya masalah lampau panas boleh diatasi. Jadi apakah pengubahsuaian yang kita boleh lakukan? Okey, tips yang pertama yang cikgu nak share dengan kamu semua, pengubahsuaian yang pertama yang kita boleh buat kepada rumah kluster ini ialah kita ubah saiz dan bilangan tingkap. Kita nak saiz tingkap yang besar ke yang kecil? Kita nak bilangan tingkap yang banyak atau bilangan yang sedikit? Okey, sudah tentu kita nak saiz tingkap yang besar, bilangan yang banyak. Kenapa? Sebab tingkap yang besar dan banyak boleh membenarkan udara sejuk lebih banyak memasuki rumah. Manakala lebih banyak udara panas boleh dikeluarkan dari rumah. Okey, itu yang pertama. Okey, tips yang kedua, apa lagi yang kita boleh ubah suai kepada rumah ini? Okey, antara lain ialah kita bina lubang-lubang kecil di bahagian atas dinding rumah. Kenapa? Untuk apa lubang kecil ni? Okey, sebab apabila ada lubang kecil, ini sebenarnya membenarkan pengaliran udara berlaku antara udara panas dan udara sejuk. Okey. Baik, antara lain yang kita boleh ubah suai juga adalah bahan binaan bumbung rumah. Nak guna bahan yang macam mana? Okey, di sini kita boleh gunakan bahan binaan bumbung yang boleh menyejukkan rumah lah kan. Okey, contohnya seperti apa? Seperti penebat dan juga bahan legap. Kenapa cikgu kata bahan legap dan penebat? Apa fungsi penebat? Okay, penebat ni sebenarnya mencegah haba daripada luar rumah dipindahkan ke dalam rumah. Manakala bahan legap pula mencegah cahaya matahari daripada memasuki rumah dan akhirnya boleh memanaskan udara dalam rumah. Okey. Baik, seterusnya apa lagi yang kita boleh ubah suai? Alright, yang keempat kita ubah suai bahan binaan dinding rumah. Okey. Nak guna yang mana? Nak guna bahan yang macam mana? Okey. So bahan binaan dinding rumah ini gunakanlah bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi ke rendah? Yang tinggi lah. Sebab apa kita nak guna muatan haba tentu yang tinggi? Sebab sekiranya bahan binaan dinding ini kita menggunakan bahan yang mempunyai muatan haba tentu tinggi, ini dapat memastikan dinding tidak dipanaskan dengan cepat dan mudah. Okey, boleh. Right. Dan kamu juga boleh masukkan warna cat dinding. Nak guna warna yang macam mana? Sebaiknya gunakanlah warna cat yang muda. Sebab apa? Sebab warna muda ni merupakan penyerap haba yang lemah. Okey. Jadi selepas ini bolehlah kamu gunakan tips-tips yang cikgu berikan tadi untuk membina model rumah kluster. Okey. Baik, sekian sahaja perkongsian cikgu untuk murid-murid semua. Cikgu harap murid-murid semua dapat memanfaatkan semua info-info yang